Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassiratu asir, Rabbi tamimu fi hari karim. Kita jumpa lagi pada hari ini. Pada yang first time jumpa Uncle mau kasih perkenalkan diri. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So, hari ini kita akan bincang beberapa soalan daripada beberapa klien yang SMS atau WhatsApp dengan Uncle. So, Uncle baca soalan dia. Assalamualaikum Uncle, saya ingin bertanyakan pendapat. Sekarang ni saya dalam kes perceraian. Suami bersetuju untuk bercerai, tapi dia meletakkan dua syarat. Yaitu pertama, dia tidak mahu saya tuntut apa-apa harta daripada dia selepas bercerai. Kedua, dia minta saya hantar balik uang hantaran berian. Masalahnya Uncle, saya sudah lahirkan dia 4 orang anak. Kalaupun dia kira mau minta balik hantar berian lah, macam tidak ngam pula dia cakap. Jadi saya mahu bercerai dengan si suami ini disebabkan dia ni seorang yang pemarah, panas baran, dan saya tidak boleh hidup lagi dengan dia. Kami sudah berumah tangga hampir 10 tahun. Jadi dia punya persoalan, perlukah dia mengikut permintaan suaminya? Uncle sudah explain sebelum ni di mana kita ada banyak jenis perceraian. Di dalam perceraian persetujuan merupakan salah satu perceraian yang sebaik-baiknya, yaitu perceraian secara damai. Tetapi seorang istri boleh memohon cerai di mahkamah dengan kebenaran mahkamah syariah. Kamu seorang istri tidak perlukan kebenaran ataupun persetujuan daripada seorang suami untuk bercerai. Jadi Uncle rasa di dalam soalan yang pertama ni, di mana laki dia ni kasih syarat yang ketidaktentuan ni, orang cakap sudahlah tidak suruh tuntut apa-apa nafkah ataupun harta. Lepas tu dia mau minta lagi bayaran balik berian dia. Sedangkan dia ini merupakan seorang suami yang panas baran, selalu tidak bagi nafkah yang mencukupi. Lepas tu mau minta lah pula berian sama si bini ini, mau minta antar balik. Jadi Uncle nasihatkan klien ini supaya tidak menurut telunjuk suami dia tu ada dua syarat nih. Kamu boleh memohon cerai di mahkamah melalui dua cara perceraian, yaitu pertama adalah cerai fasah dan kedua adalah cerai taklik, bergantung kepada alasan perceraian kamu. Kalaulah perceraian kamu tu disebabkan oleh faktor panas baran saja, so kamu boleh filekan di bawah cerai jenis fasah. Tapi kalau kamu cakap ada tidak membayar nafkah selama 4 bulan berturut-turut, kamu boleh filekan cerai melalui cerai taklik. Jadi tidak perlukan si suami ini setuju ataupun tidak setuju. Sebab dia punya syarat ni memang tidak logik. Pertama, tidak mau minta harta. Yang ini kita boleh consider lagi. Mungkin dia ini tidak harta apa mau dituntut. So itu kira okey lah. Kebanyakan orang tidak kisah pasal harta. Tapi kalau sudah mohon minta berian dikembalikan tu, ini sudah kes melampau lah. Sebab apa? Si istri ini pun sudah banyak berkorban. Kahwin pun sudah 10 tahun. Anak pun 4 orang sudah dia lahirkan. Kalau mau dibanding, seorang ibu yang melahirkan anak ni, dia punya upah melahirkan anak ni, Uncle pun dah tahu berapa yang perlu dibayar. Ini berian dah tahu berapa saja berian dia ni. Silap-silap 20.000 pun dah sampai. Kalau mau dibandingkan dengan 4 anak,
yang sudah dilahirkan oleh si ibu ataupun si istri. Jadi uncle advice ataupun uncle sarankan supaya si istri ini jangan ikut cakap si laki. Kamu boleh filekan cerai tanpa persetujuan si suami. Okey, uncle teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kenapa ya pihak mahkamah tidak tegas dengan pasangan yang tidak mahu beri kerjasama kalau disuruh datang kaunseling ke apakah dia cakap? Harap sangat mahkamah bertindak tegas dengan orang yang berperangai suka lepas tangan ini. Okey. Soalan yang kedua ni uncle mau tegur sikit kepada klien atau prospek klien. Dia kalau konseling ni, dia ada konseling di mahkamah. Okey. So jangan salahkan mahkamah syariah. Sebab bab-bab konseling ni dia di Jabatan Agama Islam. Kalau di Sabah dia di Jahil. Okey. Jadi Jahil ni dia tidak ada bidang kuasa mau paksa orang datang konseling. Kaunseling ni adalah mesti daripada kehendak dan secara sukarela pihak-pihak tu. Kalau sudah si suami ni degil mau minta kaunseling, macam mana juga jabatan agama ataupun pegawai agama ni mau kaunseling? Sebab ini kaunseling, ini bukan perintah mahkamah untuk hadir ke mahkamah. Okey? Jadi soalan dia ni untuk memaksa pihak-pihak hadir kaunseling ni ini tidak relevan lah. Okey? Mahkamah dia tidak boleh paksa orang untuk datang pergi kaunseling. Jadi soalan ni uncle harap dapat menjawab sudah. Okey. Satu lagi soalan yang seterusnya adalah kenapa mahkamah tidak mengeluarkan waran tangkap terhadap pasangan yang tidak hadir ke mahkamah bagi proses apa-apa proceeding di mahkamah. Contohnya di dalam pengesahan cerai luar mahkamah. Okey. Sebenarnya mahkamah atau hakim bicara boleh mengeluarkan waran terhadap si suami. Ini bergantung kepada budi bicara seorang hakim bicara. Okey, kamu boleh mohon kepada mahkamah ataupun hakim bicara supaya si suami dikeluarkan waran tangkap untuk hadir ke mahkamah syariah bagi memberi keterangan terhadap nya di mahkamah syariah. Okey, maksudnya mahkamah ada bidang kuasa untuk membuat arahan sapina terhadap si suami. Okey, maksudnya memang boleh. Kamu boleh mohon di mahkamah untuk sapina si suami itu hadir ke mahkamah. Jadi kalau kamu tidak tahu macam mana cara dia, uncle harap kamu boleh cari peguam syar'i. Sebab bukan semua orang yang faham tentang undang-undang. Okey, selalu orang bagi jawapan, saya tidak mampu bani uncle. Begini, kemampuan untuk mengupah seorang peguam ni adalah sangat subjektif. Kalau kamu mampu membeli sebuah handphone yang bernilai beribu ringgit, tidak mustahil juga kamu boleh mengupah peguam. Sebab peguam ni dia bukan bayar lamsam. Kamu boleh berbincang kepada peguam syar'i yang kamu lantik untuk membayar secara ansuran. Sebab apa? Keperluan seorang peguam syar'i ini dia boleh membela hak kamu di mahkamah syariah. Jadi alasan untuk melantik peguam ni, kalau alasannya tidak berduit ni adalah agak tidak relevan. Sebab apa? Kamu kadang-kadang lebih sanggup untuk membeli barang kemas dan sanggup orang cakap membeli apa-apa barang di online daripada menjaga hak kamu melalui perlantikan peguam.
Sebab apa? Peguam ni kamu boleh bayar secara ansuran mengikut kemampuan. Okey? Soalan yang seterusnya Uncle baca lagi adalah Assalamualaikum Uncle, saya mau tanya, saya nak buat kes cerai. Saya mau buat kes cerai fasah dari tahun lepas lagi. Sampai sekarang tidak jadi. Mau cakap dokumen semua sudah saya sedia di mahkamah. Cakap mau jumpa biro guaman. Kenapa kita tidak boleh bela diri sendiri ke kes kita ni? Saya ada bukti yang kukuh terhadap suami saya. Saya ni bukan mampu untuk upah peguam. Ia sampai tahap saya dah tidak percaya pada mahkamah atau peguam. Dah banyak kali pergi semua tidak betul dokumen saya. Pun upah dari seorang peguam juga tolong buat. Tempat lain saya tengok senang je kalau kes macam saya ni. Okey, begini. Pasal mampu tidak mampu upah peguam ni, Uncle sudah cakap tadi. Kalau kamu tidak mampu, kamu boleh pergi peguam Jabatan Biro Guaman Awam. Di sana kamu boleh memohon kelayakankah atau tidak layakkah, itu terpulang kepada JBG. Cuma kamu tidak boleh bandingkan di antara mahkamah dengan mahkamah. Setiap mahkamah mempunyai hakim yang berlainan. Maksudnya, setiap fakta kes adalah berlainan. Mungkin fakta kes kamu berlainan dengan yang kamu tahu kawan kamu buat di mahkamah lain. Sebab mahkamah ni dia mempunyai satu SOP, standard yang orang cakap diguna semua di mahkamah syariah di Malaysia. Maksudnya di sini, apabila orang cakap dokumen kamu tu silap, maka itu maksudnya kamu dah tahu dokumen tu perlukah difailkan di mahkamah ataupun tidak. Jadi, bagi mereka yang memfailkan kes yang agak sukar, contohnya dalam cerai fasah ni, kita ada beberapa sebab mengikut undang-undang syariah. Jadi apabila kamu salah memfailkan perceraian, itulah sebabnya kamu ni gagal mempamerkan atau menzahirkan dokumen yang sepatutnya ke mahkamah. Okey? Adakah kamu faham berapa sebab yang membolehkan kamu cerai fasah? Benda ni kita ada soal balik. Kalau kamu tidak faham, kamu kena tanya orang yang lebih faham. Tidak semestinya kamu jumpa peguam syar'i, kamu akan melantik peguam syar'i. Kamu juga boleh mendapatkan konsultasi ataupun nasihat undang-undang daripada peguam syar'i. Apabila kamu mendapatkan nasihat, pastinya ada charge ataupun bayaran yang dikenakan terhadap kamu. Kamu boleh bawa berbincang kepada peguam syar'i itu, berapakah kadar bayaran yang dikenakan. Contohnya kalau kamu tidak mampu, kamu pergilah cari peguam yang kamu mampu. Sebab di Sabah ni atau di Malaysia ni ramai peguam yang mempunyai pelbagai harga. Okey? Jadi kamu tidak boleh salahkan mahkamah apabila mahkamah mengatakan dokumen itu tidak wajar difailkan, maka itu maksudnya tidak wajar. Jadi untuk kamu faham dokumen yang mana satukah yang relevan, kamu failkan ke mahkamah untuk mempamerkan bukti bersesuaian dengan jenis kes. Jangan pula pasal kes cerai, kamu bawa bukti macam mau tuntut kes hak jagaan anak. Jadi itulah sebabnya kamu kena faham apakah dokumen yang sesuai dibuktikan di mahkamah berdasarkan jenis dan tajuk kes yang dibawa di mahkamah. Takkanlah orang cakap kamu ni mau bercerai, tapi kamu bawa tunjuk pasal isteri kamu ni tidak layak jaga anak. Jadi maka benda ni tidak sesuai. Okey, sebab dalam perceraian ni dia adalah disebabkan oleh ketidakfahaman yang berlaku di antara suami dan isteri. Jadi bahan bukti yang perlu kita pamerkan di sini adalah
mengikut dakwaan. Contohnya seorang istri itu mendakwa dia mohon cerai fasah disebabkan oleh perlakuan ganas suaminya itu di dalam akta keganasan rumah tangga ataupun disebabkan perlakuan keganasan rumah tangganya itu. Jadi, seorang istri itu akan menzahirkan dokumen yang berkaitan dengan report polis, yang berkaitan dengan laporan perubatan terhadap serangan fizikal. Jadi, itulah sepatutnya dokumen yang dipamerkan, bukan dokumen-dokumen yang tidak berkaitan. Itulah yang dimaksudkan tadi apabila seseorang itu salah menyalurkan ataupun menzahirkan dokumen yang diperlukan oleh mahkamah. Oke, so Uncle harap semua jawapan Uncle nih ramai yang boleh faham berdasarkan soalan yang Uncle kena bagi ini, supaya kamu pun dapat jawapan berdasarkan persoalan yang Uncle kena bagi melalui WhatsApp ataupun SMS nih. Uncle Oke, Uncle ada sambungan soalan daripada klien, prospek klien. Saya ada sedikit pertanyaan. Saya telah diceraikan dengan talak 1 luar mahkamah dan telah buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah dan dapat tarikh bicara pada ujung bulan Julai ini. Lepas lafaz cerai, suami terus paksa saya kemas semua barang-barang saya dan anak-anak untuk dia hantar saya balik ke rumah ibu bapa saya. Sekarang dia ada suarakan untuk bawa anak-anak bercuti tidur di hotel. Memandangkan anak-anak masih kecil, yaitu 5 tahun, 3 tahun, dan ada yang setahun, yaitu masih menyusukan badan. Dia ajak saya ikut sekali. Dan jika saya tidak mahu, dia akan filekan nusyus terhadap saya. Katanya dalam tempoh iddah masih boleh tinggal bersama. Bolehkah dia filekan nusyus terhadap saya dan saya tak dapat hak jagaan anak? Okey, soalan ini Uncle mau cakap komen berdasarkan amalan undang-undang di negeri Sabah. Okey, untuk undang-undang kebiasaan amalan undang-undang syariah di negeri Sabah, mana-mana pasangan yang telah bercerai tidak boleh memfailkan nusyus. Okey, untuk di negeri Sabah, kebiasaan amalannya apabila telah bercerai tidak ada boleh failkan nusyus. Maksudnya untuk failkan cash nusyus perlulah semasa di dalam perkahwinan. Okey, mengenai soalan yang seterusnya, iaitu adakah dia tidak akan mendapat hak jagaan anak, ini adalah berlainan dengan kes cerai luar mahkamah. Okey, maksudnya hak jagaan anak mengikut Seksyen 82, ibu adalah orang yang paling utama ataupun hierarki yang nombor 1 di dalam hak penjagaan anak, yaitu bagi anak yang kurang daripada 7 tahun untuk lelaki dan 9 tahun untuk perempuan. Dan mengenai persoalan betulkah bekas suami masih boleh tinggal bersama dengan isteri semasa dalam iddah, itu memang betul. Okey, cuma yang bikin hairan persoalan ni, dia tahu boleh tinggal sama-sama tapi dia halau isteri dan anak-anaknya ke rumah orang tua istrinya. Jadi untuk pengetahuan prospek klien ni, semasa di dalam tempoh iddah dia masih berhak untuk mendapatkan hak tempat tinggal maupun nafkah iddah. Okey, maksudnya si suami
tidak berhak untuk menghalau si isteri, sebab isteri masih dalam tempoh iddah dan berhak untuk mendapatkan hak tempat tinggal maupun nafkah iddah. Okey. Jadi untuk di negeri Sabah, nusyus selepas perceraian tidak boleh. Untuk negeri lain Uncle kurang pasti. Okey. Soalan yang seterusnya. Salam, tumpang tanya, tahun lepas suami ada buat cerai taklik. Beberapa bulan lepas dia ada cakap dengan saya, abang ceraikan awak mulai besok dengan talak 1 dan awak boleh bebas. Lepas tu esok jam 10 pagi dia cari saya di kedai. Time tu saya tengah sarapan. Dia cakap, saya tidak jadilah ceraikan kamu. Kita balik semula sebagai suami isteri. Beberapa bulan lepas tu kawan saya bawa saya pergi ke mahkamah buat report. Depan hakim, suami menafikan semua kenyataan saya terhadapnya dan membuat sumpah nafi. Okey? Okey. Persoalannya, adakah saya ni masih istrinya yang sah? Suami cakap saya masih isteri yang sah. Dan talak yang dia cakap tu tidak jatuh dan tidak sah. Minta bantuan dan nasihat, Uncle. Hati saya sekarang pun sudah tidak happy lagi bersama suami selepas dia cakap main-main dengan saya pasal cerai. Jadi minta pandangan Uncle dan nasihat. Okey. Mengenai bab ini, di dalam lafaz cerai tidak ada istilah bergurau ataupun bermain. Sama ada kamu bergurau ataupun bermain, maka lafaz talak itu tetap akan dikira. Maksudnya di sini sama ada sahnya bercerai ataupun tidak, itu adalah bidang kuasa hakim bicara. Maksudnya apabila berlakunya lafaz cerai di luar mahkamah, maka si isteri maupun si suami perlu memfailkan kes pengesahan lafaz cerai tersebut di mahkamah syariah berdekatan. Okey, maksudnya di sini biar hakim bicara yang akan membuat siasatan terhadap lafaz si suami itu sama ada sah ataupun tidak. Tapi kebiasaannya lafaz yang direct itu apabila si suami itu mengaku, maka hakim akan putuskan sah. Tapi kalau si suami pula tidak mengaku dan sanggup bersumpah nafi, maka kebiasaannya hakim bicara akan mengikut sumpah si pelafaz, si suami. Melainkan ada saksi yang melihat ataupun mendengar terhadap lafaz tersebut. Maksudnya di sini, mana-mana lafaz cerai di luar daripada mahkamah, apabila lafaz tersebut tidak mempunyai saksi, maka sumpah si suami itu diperlukan. Okey? Maksudnya kalau seandainya si suami berbohong dan sanggup bersumpah nafi, maka hakim bicara biasanya akan mengambil kira sumpah si suami. Okey? Harap Uncle persoalan tadi itu jelas terhadap orang yang bertanya tu. Okey. Soalan yang seterusnya. Uncle mau tanya, kalau cerai di Kelantan, kalau nikah di Kelantan, nak cerai perlu di Kelantan juga kah? Bolehkah kalau mau buka file di Sabah,
kalau IC sudah tukar alamat? Okey. Itu persoalan yang pertama. Seandainya nikah di Kelantan, bolehkah dia bercerai di Sabah? Okey. Jawapan dia boleh. Dia bercerai ini mengikut alamat Bermas Tautin. Seandainya orang yang ingin bercerai itu berada di Sabah, maka dia boleh memfailkan cerai di negeri Sabah walaupun telah bernikah di Kelantan. Okey, itu jawapan dia. Soalan yang seterusnya, apakah boleh saya menuntut kalau suami tidak pernah bagi duit belanja sepanjang dalam tempoh perkahwinan? Kadang-kadang saya terpaksa ambil duit makan dalam wallet dia. Lepas tu dia bising-bising. Okey. Bagi soalan kedua ini, adakah dia boleh menuntut duit daripada suaminya? Jawapan dia boleh. Di dalam undang-undang syariah, seorang isteri boleh membuat satu tuntutan nafkah isteri semasa terhadap si suami. Dan si isteri itu juga boleh memfailkan tunggakan nafkah isteri. Apakah yang dimaksudkan dengan tunggakan nafkah isteri? Adalah tunggakan nafkah yang selama ini tidak diberikan oleh si suami secara konsisten. Contohnya kamu sudah kahwin 5 tahun. Di dalam masa 5 tahun tu si suami ini tidak pernah bagi duit belanja ataupun nafkah isteri secara konsisten. Boleh dikatakan setahun tu mungkin dia bagi 2 kali saja. Okey. So, yang 10 kali lagi tu kita boleh tuntut dalam tunggakan nafkah. Yang penting dapatkan dulu nilai nafkah semasa di mahkamah syariah. Jadi kepada isteri-isteri, bagi laki yang terhidung masin tidak mau kasih duit bulanan, kamu boleh buat tuntutan di mahkamah rendah syariah di dalam tuntutan nafkah isteri semasa. Okey? Soalan yang seterusnya, Uncle mau jawab daripada prospek klien. Anak yang pertama dia hanya beli susu dan pampers. Anak kedua langsung tidak beli apa-apa. Sejak lahir, duit ada tapi beli benda lain yang tak berfaedah. Contohnya aksesori kereta, sport trim. Okey. Soalan dia, macam mana mau buat ni Uncle? Sama juga macam tadi. Seorang isteri boleh membuat tuntutan nafkah anak. Okey, kalau tadi tuntut nafkah isteri, apabila untuk belanja anak-anak, seorang ibu atau isteri itu boleh membuat tuntutan nafkah anak, nafkah semasa anak, dan juga boleh menuntut tunggakan nafkah anak. Seandainya sudah 2-3 tahun dia tidak pernah bagi nafkah anak, maka kamu boleh tuntut tunggakan nafkah anak. Dengan syarat kamu perlu dapat dulu perintah nafkah anak. Okey. Soalan yang seterusnya, jika si laki cabar isteri pergi failkan cerai dekat mahkamah dan berjanji akan ceraikan kalau saya pergi failkan. Saya sudah buka kes, tapi saya mau tahu jika suami sumpah nafi. Before ni ada buka kes and dia sumpah nafi kata tiada niat. Ini kali kedua saya failkan pengesahan cerai. Apa solution untuk saya? Okey. Pasal pengesahan cerai luar mahkamah, kalau kamu sudah terkena sekali si lelaki itu membohong, solution dia pada kali kedua bila dia cuba untuk melafazkan cerai di rumah kah, di kereta kah, pastikan kamu buat satu rekod rakaman suara, kan? Sebab kamu sudah tahu laki kamu ni pembohong.
Kali pertama di mahkamah pun dia sumpah nafi. Kali kedua pun mungkin dia akan sumpah nafi. Jadi bila perkara tersebut berlaku hanya kamu berdua di rumah, maka sekarang ni kan canggih, ada handphone boleh rekod. Kamu boleh rekodkan di handphone. Pastikan waktu kamu rekodkan tu, pandai-pandailah kamu bagi tahu tarikh, masa, di mana, okey? Supaya senang di mahkamah nanti untuk declare bahawasanya rakaman suara ni berapa hari bulan, siapa yang bercakap, okey? Jadi dengan cara ini bolehlah kamu buktikan di mahkamah syariah tentang pembohongan suami kamu. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Saya ada memohon cerai taklik, tapi depan hakim si laki cakap dia tidak setuju cerai. Hakim suruh balik bincang elok-elok dan hakim ada suruh si suami buat pembelaan bertulis sebab dia tidak mahu bercerai. Hakim ada bagi tarikh untuk hadir semula ke mahkamah untuk bawa pembelaan bertulis itu. Saya mau tanya nih Uncle, adakah saya perlu hadir sekali atau hanya suami saja yang perlu hadir? Okey, bagi mereka yang memfailkan kes di mahkamah syariah tanpa diwakili peguam, kamu pihak-pihak, siapakah pihak-pihak? Suami dan isteri itu wajib hadir ke mahkamah syariah. Okey? Maksudnya, kalau kamu ni malas mau hadir, kamu perlu mewakili dengan peguam. Jadi, kalau kamu tiada peguam, maksudnya di sini setiap prosiding mahkamah yang tertulis notis tu, kamu perlu hadir ke mahkamah syariah. Tidak boleh diwakili melainkan peguam syar'i. Okey? Uncle baca lagi soalan yang seterusnya. Tumpang tanya Uncle, tahun lepas laki saya ada buat cerai taklik. Beberapa bulan lepas tu dia ada cakap dekat saya, abang ceraikan kamu mulai esok dengan talak 1 dan kau bebas. Lepas tu besoknya, oh dia cari saya di kedai time. Okey, yang ini berulang juga semua. Okey, so soalan yang seterusnya, saya sudah 10 tahun berkahwin dan 2 kali cerai dan rujuk, tapi tidak laporkan ke mahkamah syariah. Saya sama suami akan bercerai untuk kali yang ketiga. Macam mana saya tidak pernah lagi betul-betul ikut prosedur yang sebenar sebab 2 lafaz cerai itu suami saya lafaz dari mulut dia waktu kami bergaduh. Boleh tolong ke Uncle bagi pencerahan apa perlu saya buat? Okey. Persoalan di sini adalah lafaz cerai luar mahkamah. Maksudnya, di dalam kamu mengesahkan perceraian tersebut, berapa kali sudah lafaz kamu perlu maklumkan di mahkamah syariah. Okey, kamu mesti kasih tahu pertama punya lafaz cerai itu bila, di mana. Yang second time lafaz cerai itu bila, di mana. Dan yang ketiga pun kamu perlu maklumkan lafaz cerai si suami itu bila dan di mana. Semua lafaz cerai ini akan disahkan oleh hakim bicara sebab dia mau menentukan sama ada ketiga-tiga lafaz tersebut sah ataupun tidak. Seandainya sah, perceraian kali yang ketiga itu merupakan talak 3. Okey.
So maksudnya di sini, apa-apa lafaz cerai luar mahkamah, kamu perlu berterus terang di mahkamah syariah. Mesti tahu bila, di mana, kamu perlu maklumkan kepada mahkamah. Apa-apapun hakim bicara biasanya akan menyiasat terhadap si suami. Kenapa? Sebab si suamilah yang melafazkan cerai. Jadi sekiranya ada berlaku pembohongan melalui sumpah nafi si suami, biasanya apabila lafaz cerai itu berlaku tanpa saksi, hakim bicara akan berdasarkan terhadap sumpah si suami. Uncle harap semua persoalan yang disoal ni mendapat jawapan daripada Uncle. Uncle sudah jawab. So Uncle ada soalan klien lagi. Dia punya soalan macam gini. Bila suami ada melafazkan ataupun terlafaz perkataan cerai, pergilah Mahkamah Rendah Syariah untuk isi borang pengesahan lafaz cerai. Pejabat agama tempat untuk dapatkan kaunseling. Sebab hukum-hukum dalam perkahwinan hanya hakim yang lebih arif untuk menjawab. Jangan buat main-main bila perkataan cerai kalau daripada mulut suami, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sebab itu dalam perkahwinan kena ada ilmu. Lagi ramai juga lah isteri-isteri yang tanya sama saya, macam mana mahu mohon fasah. Selagi masih ada cara rasa cinta, kasih sayang, rindu sama suami itu, janganlah buat keputusan ketika marah. Isteri-isteri yang mohon fasah ini bila hati itu sudah mati terhadap suami dan tawar hati dalam perkahwinan, pergilah pejabat agama untuk cari solution. Jangan malu dengan pandangan manusia kalau kita selalu naik turun pejabat agama dan mahkamah. Tapi malulah dengan Allah sebab hukumnya kita permainkan. Allah uji sebab Allah jaga kita. Ini macam statement pula, bukan soalan. Dia punya soalan di sini yang boleh kita jawab adalah mengenai lafaz cerai luar mahkamah. Isunya di sini sama ada lafaz itu bergurau atau tidak bergurau, maka lafaz itu juga dikira, di mana setiap lafaz cerai luar mahkamah perlu dibuat satu permohonan atau tuntutan di mahkamah syariah bagi mengesahkan lafaz cerai tersebut. Tidak kiralah dia main-main kah, dia serius kah, dia nak sengaja kah, ataupun macam mana kah, mabuk kah, apakah, perlu memfailkan pengesahan cerai luar mahkamah. Siapa yang perlu failkan? Si isteri maupun si suami. Sama ada si suami itu tidak mau datang atau datang, kita perlu failkan ke mahkamah. Biarlah mahkamah yang menentukan sama ada si suami mau hadir atau tidak hadir. Sebab mahkamah ada bidang kuasa untuk sapina ataupun membuat satu waran tangkap terhadap si suami kerana ingkar arahan mahkamah syariah. Jadi siap dia punya nasihat ni, tolong pergi jabatan agama ke apakah, itu merupakan satu cadangan yang baik. Sebab apabila berlakunya perselisihan faham di antara suami dan isteri, tidak semestinya berakhir dengan perceraian. Jadi adalah lebih baik seandainya pasangan itu mengambil keputusan untuk mendapatkan
hikmat nasihat daripada pegawai agama mahupun pengamal perundangan syar'i ataupun peguam syar'i. Okey. Cuma kalau peguam syar'i ini ada cas lah. Okey, cas konsultasi. So kalau bagi mereka yang susah sikit mau keluarkan kos, kamu boleh dapatkan hikmat nasihat daripada pegawai agama. Okey. Soalan yang seterusnya, Uncle mau share di sini. Assalamualaikum, kalau kita sudah settle cerai dan jumpa hakim, kena ambil surat selepas 3 minggu bahkan? Ambil dekat pejabat agama teruskah atau pergi mahkamah dan lepas tu baru pergi pejabat agama? Dan surat kira dah settle kah perceraian tu? Okey, begini. Soalan dia ni, selepas berlakunya lafaz cerai ataupun hakim telah memutuskan sesuatu perceraian, keputusan perceraian, maka kamu boleh bertanya terhadap pembantu hakim, berapa lamakah perintah cerai boleh diambil ataupun dikolek di mahkamah syariah. Kebiasaannya boleh ambil dalam masa seminggu ke atas. Kadang-kadang ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, dan ada yang 3 minggu. Tapi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, kebanyakannya perintah mahkamah boleh diambil dalam masa 1 minggu ke atas. Okey, boleh tanya dengan penolong pembantu hakim. Okey, jadi kamu mesti membezakan di antara perintah mahkamah dengan sijil cerai. Okey, apa-apa keputusan mahkamah akan diakhiri dengan perintah mahkamah. Kalau orang bercerai ada perintah perceraian. Tidak kisahlah sama ada cerai luar mahkamah, cerai fasah, cerai taklid maupun cerai persetujuan. Ada perintah mahkamah yang warna kuning tu, siap ada nombor siri di atas, ada tertulis di sana perintah perceraian, perintah taklid ke apa, dia akan tulis perintah. Itu merupakan perintah mahkamah, bukan sijil cerai. Jadi macam mana mau dapatkan sijil cerai? Okey, apabila kamu sudah dapat perintah mahkamah, kamu perlu buat satu salinan. Dan kamu perlu buat satu salinan lagi, kad pengenalan. Dan yang ketiga adalah sijil nikah original ataupun sijil nikah asal. Lepas tu kamu perlu mengisi satu borang untuk sijil cerai di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di tingkat 2, Wisma Muiz Blok B. Okey, borang tu kamu boleh beli dengan harga RM1. Okey, dan wang pemprosesan adalah RM10. Okey, apabila kamu sudah isi, sign dan submit borang tersebut dengan 3 dokumen wajib. Apa dokumen wajib tadi? Salinan perintah mahkamah mengenai perceraian, salinan kad pengenalan, dan sijil nikah asal. Bukan fotostat, asal. Sebab dia akan bertukar kepada sijil cerai. Apabila kamu sudah submit borang tersebut, pihak Jahin akan membekalkan kamu dengan sijil cerai sementara. Okey, bilakah boleh dapat sijil original nih, sijil cerai original? Selepas 4 bulan ataupun setelah habisnya tempoh iddah. Okey? Harap uncle kamu sudah clear dan faham di antara perintah cerai dengan sijil cerai. Sijil cerai ambil di Jabatan Agama. Perintah cerai ambil di Mahkamah Syariah. Okey. Seterusnya, kita menjawab lagi persoalan. Saya mau tanya uncle. Uncle cakap isteri yang minta cerai dari suami
ianya tidak akan cium bau syurga selama... bila pula Uncle cakap? Oh sorry, Ustaz cakap isteri yang minta cerai dari suaminya tidak akan cium bau syurga selama 500 tahun. And sekalipun bercerai dengan suami tersebut dan wanita tersebut berkahwin lain, jika suami terdahulu tidak memaafkannya sebab meminta cerai, dia tetap tidak akan bau syurga walaupun dia menjadi isteri solehah kepada suaminya yang baru. So, soalan saya, meminta cerai dan fasah benda yang sama kah? Kalau kita minta fasah tetap tidak bau syurga kah? Okey. Soalan dia ni, Uncle terus terang, pasal cium bau syurga 500 tahun ke apa ni, Uncle tidak dapat mau jawab. Apa yang Uncle boleh jawab adalah dari segi perundangan. Apa-apapun, cerai ini halal bagi isteri. Jadi, soal 500 tahun ke apa, Uncle tidak mau jawab di sini. Apa yang Uncle mau jawab dari segi perundangan syariah, perceraian, fasah, taklik ataupun perceraian secara huluk merupakan satu hak terhadap wanita. Okey. Jadi masalah cium bau syurga atau tidak bau syurga itu kita kena cari seorang ustaz yang memegang terhadap hadis sahih. Kita kena berhati-hati terhadap hadis sebab hadis ni banyak kategori. Ada yang hadis sahih, ada yang hadis palsu. Okey. Jadi Uncle harap persoalan ini dapat menjawab di mana setiap perceraian itu adalah hak pasangan, sama ada suami maupun isteri ya. Jadi isu bau syurga atau tidak bau syurga ni kita kena cek terhadap hadis. Okey. Soalan yang terakhir Uncle dapat pada malam ini ialah, saya mau tanya Uncle mengenai cerai fast track. Ada persetujuan kedua belah pihak. Persoalan syah adalah suami asal daripada Sabah, tapi kami bernikah di Selangor. IC suami alamat Sabah. Jadi bolehkah kalau mau cerai fast track? Tolong bagi penjelasan. Okey. Uncle mau kasih penjelasan. Tidak kisahlah kamu nikah di mana. Sebenarnya permohonan perceraian mengikut di mana kamu bermas tautin. Contohlah si isteri ini bermas tautin di Selangor. Jadi dia mau minta cerai sama lakinya yang beralamat di Sabah. Walaupun dia beralamat di Sabah, maka seorang yang membuat permohonan atau tuntutan, kamu boleh menuntut perceraian di daerah di mana kamu bermastautin. Contoh, kamu bermastautin di Selangor, kamu boleh menuntut cerai di Selangor. Kalau kamu bermastautin di Sabah, kamu boleh memohon atau menuntut cerai di Sabah. Tidak kisahlah kamu pemegang IC Selangor kah, Sabah kah, Penang kah atau Kelantan. Tuntutan perceraian atau apa-apa tuntutan di Mahkamah Rendah Syariah adalah mengikut daerah bermastautin. Okey? Jadi clear di sini. Harap semua persoalan ni sudah clear. Okey? Uncle mau bagi tahu semua soalan ni sudah pun Uncle jawab. Uncle harap setiap soalan ni boleh kita share sama kawan-kawan. Okey, moga membagi manfaat kepada semua follower Uncle, khasnya untuk rakyat negeri Sabah yang beragama Islam. Okey, supaya kamu lebih celik mengenai undang-undang syariah. Dengan itu Uncle ucapkan dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, bye.